Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita di kesempatan pada hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, Ramadan kita kali ini, dan insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita berkaitan dengan kesihatan, insya-Allah. Tajuk puasa dan kesihatan. Untuk kali ini kita datangkan tetamu khas kita, iaitu yang bahagia Dr. Rashidi Saidin. Beliau merupakan pakar perubatan dan nefrologi daripada Hospital Pakar Avesina Shah Alam. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini jangan tanya ustaz lah, ustaz jawab hukum wajib sunat je kan. Kena tanya doktor ya. Kita bicara hal kesihatan kali ini, insya-Allah. Inilah peluang untuk sama-sama kita berdepan dengan pakar yang memang kadang-kadang kita nak jumpa pakar ni bukan senang. Nak kena pergi hospital, appointment lagi, bayarannya, bil-bil sekian dan sebagainya. Ini doktor didatangkan ke tempat kita. Maka kita haraplah ada dialog daripada soalan-soalan juga daripada jemaah yang boleh ditujukan kepada pakar kita. Dan terus soalan yang berkaitan, fokus kita berkaitan kesihatan insya-Allah yang dikaitkan dengan puasa. Jadi macam mana pakcik-pakcik, cik-makcik sekalian, hari ini sihat ya? Alhamdulillah sihat. Jadi insya-Allah kesihatan kita kali ini kita akan membicarakan beberapa perkara penting dalam penjagaan kesihatan kita. Ya doktor ya? InsyaAllah. Jadi kita mungkin terus saya soalan dululah, soalan daripada saya. Mungkin nanti kalau tuan-tuan ada soalan bolehlah silakan angkat tangan, kita akan bagi peluang pada soalan-soalan audien insya-Allah. Doktor, kesan puasa dalam kesihatan seseorang, mungkin dia sihat, nampak okey, boleh berjalan, datang masjid, tapi ada kesan tak efek puasa itu dalam kesihatannya? Mungkin kadang-kadang orang tertanya-tanya, doktor, dia puasa kan nanti jatuh dia punya kadar gula, kan, kesihatan dia terjejas dan sebagainya. Dan mungkin dengan puasa tu menyebabkan air dalam badan kita berkurangan. Jadi benda ni memudaratkan tak? Puasa tu memudaratkan kesihatan tak? Mungkin doktor boleh panjangkan lagi lah jawapannya insya-Allah. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih pada pihak menganjur kerana menjemput saya pada pagi ini. Kita terus kepada soalan Ustaz lah. Ya. Ustaz, soalan Ustaz berkaitan dengan puasa. Adakah puasa boleh memudaratkan? Saya cuba kupas dari segi saintifik lah dan secara praktikal. Kita kena lihat pertama kepada orang yang sihat. Kalau orang tu sihat, tidak ada masalah kesihatan, adakah berpuasa akan menyebabkan seorang itu paras gulanya turun? Selalunya sebab tak makan, adakah paras gulanya turun? Dalam fasa perubatan kita panggil hypoglycemia. Kalau siapa yang ada kecil manis, dia akan biasalah dengan term ni, hypoglycemia. Dan satu lagi, sekiranya kita berpuasa bila kita tak minum, adakah kekeringan ataupun kekurangan pengambilan air itu akan mendatangkan mudarat? Sebab biasanya kita dengar kita kena minum air yang mencukupi. Okay. Dari segi saintifik fiziologi badan kita, sebenarnya seseorang yang sihat itu, kita dalam badan kita ni Ustaz, telah ada satu sistem yang begitu lengkap dan efektif untuk mengawal kadar gula di dalam badan. Sebenarnya sebelum memang badan kita ni dia ada sistem yang begitu efektif dan detail bagaimana untuk mengawal gula di dalam badan. Sekiranya kita tidak ada kecil manis, tuan-tuan dan puan-puan tidak ada penyakit tertentu dan tak makan ubat tertentu, tidak ada isu berkenaan dengan gula yang akan jadi rendah. Sebab gula tu paras gula di dalam darah akan dikawal. Sekiranya kurang gula, badan kita akan
mengeluarkan gula dalam simpanan badan. Dia ada sistem dia. Dia ada organ-organ yang terlibat. Contohnya di sini hati, pankreas yang akan mengawal keparas gula di dalam badan. So sekiranya orang tu berpuasa, kalau dah daripada kita bersahur, lepas sahur masih ada paras gula yang kita makan semasa sahur, dan bila sampai tengah hari dan petang, bila gula yang dah dimakan tu telah habis, kita akan mengeluarkan, akan mobilize dalam bahasa Inggeris, badan akan mobilizekan gula dalam simpanan yang disimpan di dalam hati tu. Dan sekiranya kita makan berlebihan, gula tu tinggi, badan akan mengambil tindak balas. Pernah dengar perasa insulin kan? Pankreas, kita ada organ pankreas yang akan mengeluarkan insulin, dan insulin tu akan menurunkan paras gula tu. So bila paras gula rendah, dia akan menaikkan paras gula tu. Memang ni secara automatik, secara begitu sensitif sekali. Sekiranya sistem ni rosak, timbullah penyakit. So bila orang tu tidak dapat menawar gula dalam badannya, ini dipanggil kencing manis bila paras gula tinggi. Tapi kalau orang yang sihat, yang tidak ada penyakit kronik, tidak ada isu menyebabkan gula rendah. Begitu juga isu air. Misalnya, adakah bila kita berpuasa ni, kekurangan air itu akan memudaratkan? Dia ada satu lagi sistem, ini bidang saya lah, bahagian buah pinggang. Kita ada sistem daripada otak, daripada buah pinggang, dan ada satu organ dipanggil adrenal gland yang akan mengawal selia paras air di dalam badan. So sekiranya kita minum air tertentu, kalau kita berlebihan air, kita akan kencing banyak. Secara praktikalnya, kalau kita minum air banyak, kita akan nampak air kencing kita jernih, kan, warna putih ataupun tidak ada colour lah. Dan sekiranya kita kekeringan, badan akan mengambil tindak balas tertentu untuk menyerap ataupun mengurangkan kadar kita kencing. Dia ada sistem dia. Dia ada anti-diuretic hormone. Dia ada buah pinggang kita di dalam bahagian buah pinggang, tubules tu akan menyerap balik air yang telah dikeluarkan. So air kencing kita akan menjadi pekat. So sekiranya kita sihat, tidak ada penyakit tertentu, sekiranya kita berpuasa, kita tidak minum air, badan kita akan menahan supaya kita tidak kencing. Jadi supaya paras air dalam badan kita tu stabil. So sebenarnya badan kita yang sihat ni, sebab itulah kita berpuasa dah beribu tahun dah, Ustaz, kan? Jadi tidak ada timbul pun. Kalau tidak itu, tiap tahun bulan puasa kadar kematian akan meningkat. Kan? So dari segi umumnya tidak ada masalah berpuasa dari segi kesihatan. Saya tak ceritalah kebaikan puasa macam mana, ini cerita pasal adakah memberi impak negatif. Sebenarnya badan kita telah dicipta oleh Allah untuk mengawal imbang paras gula dan air di dalam badan. Kita tidak cerita berkenaan orang yang berpenyakit, cerita penyakit lainlah. Kalau sekiranya seorang itu ada kencing manis, bagaimana orang tu nak berpuasa? Dan kenapa kalau doktor kata tak ada hypoglycemia, tak ada gula, kenapa setengah orang hypo? Hypo tu disebabkan oleh pengambilan ubat ataupun insulin. So tadi saya cerita berkenaan dengan secara automatik di dalam badan, keseimbangan dalam badan yang badan kita yang akan imbangkan, gula tinggi diturunkan, gula rendah dinaikkan. Tetapi bila seseorang tu berpenyakit, berpenyakit maksudnya kalau dalam konteks kencing manis, paras gula di dalam badan dia tu tidak boleh dikawal, dia tinggi je. Dia makan sikit gula jadi tinggi. Jadi kalau ini penyakit ni dipanggil kencing manis. Bila dia ada kencing manis, dia kena kawal pemakanan dan dia kena ambil ubat-ubatan untuk menurunkan paras gula. So ni secara luaran. So bila kita ambil secara luaran, ambil ubat ataupun insulin, jadi kalau kita tak makan, kita akan jadi hypo, gula akan turun. Oh gitu rupanya, masya-Allah. Saya rasa nampak dalam ni semua sihat ke ataupun orang yang ada terlibat dengan kencing manis diabetik dan sebagainya. Tak tanya pada orang, kadang saya sendiri pun terlibat juga ni. Terima kasih banyak pada doktor yang memberi penjelasan yang masya-Allah membantu kita untuk yakin bahawa puasa ini tidak memudaratkan. Jadi boleh doktor saya share satu hadis, hadis Nabi SAW. Nabi sebut sumu tasihu. Ringkas hadisnya. Puasalah kamu akan mendatangkan kesihatan.
mungkin itu ada kaitanlah dengan orang yang memang sihat. Kan? Kalau yang ada penyakit, dia lain pula, kena kawalan-kawalan yang lain dan sebagainya. Jadi itulah kita yakin bahawa puasa ini yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, suatu yang takkan memudaratkan. Kerana agama kita datang untuk memudahkan kehidupan kita. Bukan nak bagi menyiksa, bagi kita lebih sakit, lebih mudarat, lebih teruk. Tidak. Jadi jangan kita meletakkan persepsi yang salah. Puasa ni menyusahkan, puasa memudaratkan, puasa menghalang itu dan ini dan sebagainya. Terima kasih pada penangan yang jelas daripada doktor. Mungkin kalau ada soalan saya buka jugalah. Ada soalan-soalan boleh terus tanya, insya-Allah. Ada ke? Saya kena langut gitu pula kan, auditorium tinggi macam ni. Jadi alhamdulillah kalau ada soalan terus angkat tanya, panggil ustaz. Saya akan bagi peluang untuk soalan terus direct pada pakar kita, insya-Allah. Jadi doktor, berkaitan dengan puasa ni juga dengan orang yang berpenyakit tadi doktor banyak cerita tentang orang sihat kan. Kalau orang yang penyakit macam mana pula doktor tentang puasa ni? Contohnya kecil manis ke, dah tinggi kan, orang kata 3 serangkai lah pula kan. Jadi mungkin boleh doktor terus rangkumlah 3 serangkai itu apa. Saya pun kadang 3 serangkai ni memang bahagian saya lah ustaz. Oh ya. Ustaz, ada 3 serangkai tak? Rahsia. Ada juga tu. Okey, maybe boleh kita cerita sikit pasal 3 serangkai. Ustaz, 3 serangkai ni suatu benda yang kita selalu dengar, 3 serangkai kan. Ustaz, pada pandangan ustaz, apa tu 3 serangkai yang kalau saya pun tak tahu lah, mungkin jawapan betul ke salah. Saya duk rasa kencing manis, jantung, buah pinggang itu. Pinggang. Kurang tepat. Salah. Tepat. Salah. Masa ni lah saya nak ni pun, kalau ustaz cakap pasal hadis-hadis semua saya tak boleh nak. Okey, 3 serangkai adalah ibu penyakit. Dia adalah penyakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Daripada penyakit inilah akan timbul penyakit-penyakit lain. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, punca utama kematian, doktor kalau cakap pasal kematian, utama kematian dari segi statistik lah ustaz, kematian dekat Malaysia dan juga banyak tempat di dunia adalah, siapa tahu, penyakit pertama adalah berkaitan dengan cardiovascular disease, penyakit jantung. Cardiovascular disease, cardio tu jantung, vascular saluran darah. Kalau pada hari ini, ketika ini di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, di IJN, di Hospital Kuala Lumpur, ambulans akan berbunyi-bunyi. Kebanyakannya orang akan datang dalam dapat serangan jantung. Dan kematian tertinggi berkaitan dengan sakit jantung. Kedua, kanser. So, pertama yang cakap pasal jantung ni berpunca daripada 3 serangkai ni. Kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Penyakit bahagian saya, penyakit buah pinggang, kerosakan buah pinggang. Sekarang ni semua orang kebanyakannya dah tahu apa itu sakit buah pinggang. Rawatannya adalah dialisis. Puncanya adalah 70% kerana kencing manis, 20% darah tinggi. Campur dua-dua 90% kerana 3 serangkai ni. Apa kaitan 3 serangkai dengan penyakit sakit jantung, stroke dan sakit buah pinggang? Dan daripada situ mungkin kita akan cerita macam mana kesan dia kepada puasa kepada ini. Kenapa 3 serangkai ini menyebabkan penyakit-penyakit ini? Begini, dalam badan kita ni ada saluran darah. Dalam badan kita ada saluran darah, dan dalam saluran darah tu ada darah. Darah ini menyerapi ataupun ke seluruh badan kita. Saluran darah tu dia sebesar-besar saluran darah hinggalah sekecil-kecilnya. Kalau besar ni dekat leher ni, dekat leher, dekat jantung. Lepas tu kalau yang kecilnya, kalau kita cucuk jarum sikit pun keluar darah ustaz. Dan darah ini tugasnya adalah untuk menyampaikan zat-zat makanan, oksigen, apa saja dalam badan kita, daripada kita makan nak sampai ke hujung jari melalui darah. Dan melalui darah tu melalui saluran darah. Dan apabila
badan seseorang itu dia berpenyakit kencing manis. Kencing manis maksudnya paras gula di dalam badan dia tak dapat dikawal. Hairanlah, dah makan, saya kontrol makan. Makan sikit je, gula tinggi. Sebab penyakit kencing manis. Kalau gula makan banyak, gula tak tinggi, itu kebiasaan, lama-lama jadi gemuk je lah. Itu orang yang biasalah, yang tidak ada penyakit kencing manis. Kencing manis adalah apabila paras gula di dalam darah tinggi disebabkan oleh kerosakan sistem keseimbangan tadi. Maksud kencing manis. Bayangkan gula di dalam darah tu tinggi dan gula ni berada di dalam saluran darah. So, saluran darah kita tadi tu, keseluruhan badan ni Ganggu. akan terendam dengan air gula, Ustaz. Oh. Kalau di Pulau Pinang, jeruk Pak Ali lah jadinya. So saluran darah ni akan terendam dalam air gula. So lama-lama saluran darah tu akan jadi macam halua, mengeras. Dia adalah dalam bahasa Inggeris glycosylation. Ada perubahan pada saluran darah tu. Bayangkan saluran darah kita, dia terendam dalam air, dengan paras gula ni yang tinggi. Saluran darah tu akan menyempit, akan berlaku mengeras dan menyempit. Dia jadi lainlah daripada yang asal. Dan saluran darah ni ada yang besar, ada yang kecil. So bila saluran darah yang kecil di hujung-hujung jari, kaki, orang akan rasa kebas-kebas. Sebab tu kencing manis jadi kebas. Isi dia pun tidak baik, mudah luka, susah nak baik. Itu kencing manis. Kedua, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah tekanan saluran darah. Kalau kita bayangkan, kalau saya cerita ni, tuan-tuan perempuan bayangkan saluran darah dalam badan tu. Saluran darah ni, tekanan di dalam saluran darah. Bagaimana kita cek tekanan darah? Kita cek dekat sini lah. Sebab ada saluran darah dekat sini. Nak cek kat sini tak boleh tercekik. Dekat sini tak boleh sebab ada tulang rusuk semua. Jadi kita cek dekat sini, ada saluran darah di sini. Kita cek tekanan di dalam saluran darah. So sekiranya tekanan ni tinggi, 160, 170, jangka masa yang panjang, saluran darah tu pun akan rosak. Macam pipe dekat rumah kita lah, pipe air ke apa kan, lama-lama dia akan jadi mengeras. So sekiranya ada kencing manis, ada tekanan darah tinggi, satu lagi bahan di dalam darah tu kolesterol. Sekiranya kolesterol tinggi di dalam darah, dia pun akan menyebabkan saluran darah ni tersumbat. Sekiranya saluran darah tersumbat dekat saluran darah jantung, Ustaz. Kita ada jantung, dan darah ni bergerak disebabkan oleh pengepaman jantung kan. So sekiranya jantung stop, kita pun stop. Jantung ni sendiri ada saluran darah dia. Dan sekiranya saluran darah ke jantung tu sendiri tersumbat, kalau dia tersumbat, tidak ada pengaliran darah ke jantung tu sendiri. So otot jantung tu akan mati. Yang ini dipanggil heart attack atau serangan jantung. Dan jantung ni dia automatik. So bila dia terkejut ataupun isinya mati, dia boleh tiba-tiba stop. Ataupun kalau ni orang sakit je dan kemudian boleh menyebabkan jantung tu menjadi lemah. Ini yang punca dia orang mati mengejut sebab saluran darah ke jantung tersumbat. Macam mana boleh tersumbat? Kita cerita tadi, kencing manis, darah tinggi, ada kolesterol yang jangka masa panjang. Di buah pinggang bertindak sebagai penapis darah. Kita cerita darah tadi kan, saya cerita darah mengalir ke satu badan, kita makan, kita minum sahur tadi, dia akan menyerap masuk ke dalam saluran darah. Lepas tu dia akan ada bahan kumuh daripada tisu-tisu badan ni, akan kena buang. Ustaz, nak buang kat mana? Akan ditapis keluar di buah pinggang. Rupanya buah pinggang kita ni adalah jalinan saluran darah, di mana darah-darah yang kotoran tu ditapis keluar di buah pinggang. Tapisan keluar tu sebagai air kencing. So air kencing kita ni sebenarnya datang daripada kita punya darah. Datang daripada darah. Sebab kita minum, air itu masuk dalam saluran darah. Daripada saluran darah tu ditapis keluar sebagai air kencing. Buah pinggang tadi ada saluran darah. Dan sekiranya ada kencing manis, ada tekanan darah yang tinggi, lama-lama dia pun akan tersumbat. So penyumbatan sakit buah pinggang ni akan menyebabkan penyakit buah pinggang lah, penyakit buah pinggang kronik. Lama kelamaan penapis tu tersumbat. Bila penapis tersumbat, kotoran dalam darah akan meningkat. Kalau siapa yang ada pergi klinik, dia tahulah serum kreatinin, EGFR apa semua kan. So yang ni sebab itulah kreatinin dalam darah tu meningkat.
Bila kekotoran ataupun kreatin dalam darah tu meningkat, bermaksud penapis badan tu rosak. Penapis tu adalah buah pinggang. Buah pinggang tu adalah saluran darah. So jadi sekiranya penyakit tersangkai ni bila tersumbat di jantung dapat serangan jantung, tersumbat di buah pinggang sakit buah pinggang, kalau tersumbat dekat otak dapat stroke. Sakit otak. Sakit otak. Dapat stroke. So Allah. itulah jadi itu dipanggil kardiovaskular. Kardio bahasa perubatan maksudnya jantung, vaskular saluran darah, cardiovascular disease. Inilah penyakit yang menyebabkan ibu penyakit kepada penyakit-penyakit itulah stroke, kencing manis dan darah tinggi. Dikatakan 3 serangkai sebab mereka 3 bersaudara. Selalunya bila ada satu, ada lagi dua yang lagi. dua tu, Ustaz. Sebagai seorang doktor macam saya, seorang tu ada darah tinggi, kita akan cek sekiranya dia ada diabetes ataupun dan kolesterol. Begitu juga sekiranya seorang itu ada kencing manis, kita juga pastikan dia tidak ada darah tinggi ataupun kolesterol. Macam mana nak jaga doktor kalau dah kena kencing manis tak nak bagi kena 2 lagi tu? Boleh ada cara tak? Untuk boleh kencing manis, darah tinggi boleh dicegah. Ustaz. Kita tak cerita pasal puasa dah. Kita cerita pasal okey, cerita pasal kencing manis ni. Kencing manis ni adalah penyakit dia genetik, tetapi dia dipengaruhi oleh gaya hidup. Saya bawa pergi ke Australia. Australia, kita biasa dengar Australia. Dengar tak pribumi Australia, orang Aborigin. Ustaz, Aborigin kan? Dia orang asal lah. Kalau kita di sini orang asli, di sana orang asli Australia. Pada 100 tahun yang lepas, dia orang tidak ada kencing manis. Masa Mak Saleh datang, orang kulit putih pergi sana, orang kulit putih dia punya kadar kencing manis tak setinggi seperti orang Asia, orang yang berkulit gelap ni. Dia tidak ada kencing manis. Tetapi sekarang kadar kencing manis begitu tinggi di masyarakat pribumi Australia ataupun Aborigines. Tapi kencing manis ni adalah faktor genetik. So kenapakah dulu tak ada kencing manis, sekarang ada kencing manis? So dulu gaya hidup mereka adalah sebagai pemburu. Diorang ni kuru-kuru, diorang duduk di di Australia ni, ada yang kat gurun apa semua. Dia memburu, diorang makanan diorang adalah buruan, diorang bukan jenis petani. Diorang hunter, ada boomerang kan. Dan diorang tak minum bir dan tak makan burger. Bila Mak Saleh datang, orang kulit putih datang, dia bawa gaya makanan-makanan yang macam tu. Jadi dengan genetik yang ada, gaya hidup yang dibawa, diimport, kadar kencing manis begitu tinggi di kalangan masyarakat tu. So maksudnya genetik ada, tapi boleh dielakkan dengan gaya hidup. So sekiranya tidak ada kencing manis, dengan kata lain kalau adik-beradik kita ada kencing manis, kalau seseorang tu ada kencing manis 50-50. Kalau dalam keluarga dia, family members dia tu 50% risiko untuk kencing manis. Kalau twin, kembar seiras, 80%. So yang lebihnya tu disebabkan oleh gaya hidup. Soalnya ada dalam adik-beradik kita berapa orang, siapa yang gemuk dulu dia dapat kencing manis dulu. Siapa yang dapat mengawal pemakanan, dia dapat melambatkan proses nak dapat kencing manis ni. So darah tinggi pun sama. Darah tinggi lebih kepada genetik juga, disebabkan oleh certain perubahan tertentu pada saluran darah yang menyebabkan tekanan itu menjadi tinggi. Tapi sekiranya dikawal dengan biasanya melibatkan pemakanan, tekanan darah tinggi bisa melibatkan makanan yang masin. Dan kalau menjadi obes, tekanan darah akan jadi tinggi. So sekiranya kita belum ada kencing manis dan darah tinggi, tapi kita berisiko disebabkan oleh faktor keluarga, masih boleh dielakkan dengan perubahan gaya hidup. Itu yang susahnya, Ustaz. Ya, betul. Makanan kita macam-macam sekarang. Itulah. 18 lah apa segalanya. Jadi kalau tak minum macam tu, orang kata ketinggalan pula. Kita pun nak cuba juga. Tapi berubah, Ustaz. Saya setuju, tapi juga kurang setuju dengan Ustaz lah. Boleh tak setuju? Boleh. Ustaz tengok dalam budaya kita,
hari raya lah contoh. Saya pernah lalui jugalah. Kalau hari raya, kalau satu masa dulu air gas tu adalah satu benda yang prestige, kelas. Kalau datang beraya kan, kalau jauh baraan datang, kalau apa minum air TO tu, kalau kita boleh letak botol air bergas tu lebih berprestige kan. Itu budaya. Tapi sekarang ni kalau mungkin kalau anak-anak saya, diorang minum air kosong. So kalau saya tengok generasi yang sekarang lah, sebab kita tengok bila minum benda macam tu kita nampak, you minum macam tu nampak macam tak sihat. So benda tu adalah budaya. So kita boleh budayakan lah. Tambah kita ustaz-ustaz ni kan, dan ceramah pukul 10, 11 malam tertarik. Tak minum, Allah ustaz ni sampai hati tak minum. Susah pula. Tapi budaya, yang ustaz ni kena kecil manis dulu. Betul, saya pernah dengar pasal tu. Tapi antara kawan-kawan saya rasa saya ni dah okey dah minum. Kalau saya minum kopi, tapi kita letak gula separuh lah, separuh daripada sukatan. Tapi bila saya pergi ada meeting dengan kawan-kawan perubatan lah, yang bahagian bawah pinggang ni, pergi dekat pantry, cari gula tak ada ustaz. Kenapa tak ada? You minum gula pelik pula minum gula. Kita pula rasa rasanya dah bagus dah. Ada masyarakat, ada orang yang masyarakat yang begitu conscious ataupun sedar pasal kesihatan, memang menitik beratkan benda ni. Maksudnya benda tu adalah budaya, kebudayaan ustaz. Itu yang saya tak setuju dengan ustaz tu. Maksudnya benda tu ya betul, situasi sekarang iklan pun katakan barulah ada kelas kan. Minum air apa satu masa kan ada iklan dekat TV. Kita pun terikut-ikut. Tapi sekarang ni kalau minum air yang maksudnya orang tu nampak seorang yang begitu peka dengan kesihatan, baru nampak kemas. Ya betul. InsyaAllah kita akan ubahlah cara hidup kita lebih banyak pada air kosong tu. InsyaAllah. Nasihat pada diri sendiri tu. InsyaAllah. Bagaimana pula doktor dengan puasa dikaitkan dengan gastrik tu? Doktor boleh kaitkan dengan gastrik. Salah, gastrik ni bahasa Melayu. Bahasa Inggeris, bahasa perubatan, gastrik ni maksudnya perut. Gastrik kita bukan penyakit lah, gastrik ni saya pastilah sebab ini bidang saya kan. Kalau kata saya gastrik, doktor pun terikut-ikut juga, pakcik gastrik ke. Gastrik ni dalam bahasa perubatan gastrum, perut. Yang dimaksudkan ataupun perkataan yang term yang lebih betul adalah gastritis, radang usus, gastritis. Orang kata saya ada gastritis, maksudnya pedih ulu hati lah. Memang ada orang yang berpenyakit pedih ulu hati, dan diorang mudah dapat perut mudah kembung. Bila dia tak makan mudah kembung. Dia rasa kembung, dia rasa sengkak. Orang Kelantan kata dia rasa berbuku dekat sini ataupun rasa pedih ulu hati. Dia ada penyakit khas, satu gastritis, satu lagi penyakit dipanggil irritable bowel syndrome. Orang tu usus dia tu irritable, mudah kalau Melayu panggil angin lah ustaz. Dia kalau makan lebih tak boleh, tak makan tak boleh, dia rasa perut kembung. So yang ini yang dipanggil gastrik. So kadang kita tak boleh memperlekehkan lah. Memang ada orang yang penyakit perut dia mudah begitu sensitif. Tapi janganlah sensitif pada bulan puasa saja. Tapi penyakit ni boleh dirawat. Dia ada mungkin berapa sebab lah kita kena buat pemeriksaan. Kalau benda tu berlaku selalu, kena buat pemeriksaan. Pemeriksaan yang perlu dibuat salah satu je adalah ultrasound atau scan perut. Sebab kadang-kadang disebabkan oleh batu hempedu. So batu hempedu tu boleh menyebabkan seorang tu mudah rasa sakit di ulu hati, pedih ulu hati. Dia panggil colic, gallstone colic. Kedua, sekiranya orang tu ada ulcer di dalam perut, gastric ulcer. Dan yang tu kalau sekiranya benda tu berlaku kerap, seeloknya datang untuk jumpa dengan doktor dan kita akan buat pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan dia buat skop. Dia akan masukkan kamera tengok kalau ada ulcer.
Dan ulcer ni dalam keadaan tertentu ada yang boleh menyebabkan kanser. Tapi doktor nak letak dalam konteks tertentu lah, bukanlah semua orang sakit perut tu kanser. Nak beritahu kalau sekiranya benda tu berpanjangan, ini benda yang kita perlu buat lah. Dan sekiranya tidak ada ulcer, tak ada batu karang, batu hempedu tak ada, ini yang setengah tu perut tu dia jadi sensitif atau panggil irritable bowel syndrome. Tapi dia ada ubat dia, Ustaz. So boleh makan ubat dia untuk mengurangkan perut, kestabilan ketidakstabilan perut tu. Yang ni yang dipanggil sebagai gastritis. Tapi term yang selalu kita dengar pada bulan puasa lah, tak boleh puasa sebab gastrik. Tapi herannya banyak bulan puasa aja sakit tu. Ya. Macam tu je lah. Doktor, apa ni gastrik ni, saya guna bahasa senang lah, bahasa kampung gastrik kan. Dia genetik ke ataupun gaya hidup, punca dia tu? Macam kencing manis ke atau macam mana? Ya, gastrik. Kalau yang dimasukkan di sini, kalau setengah-setengah tu dia ada penyakit punca dia lah. Dia ada punca, dia panggil, setengah orang dia ada gastritis radang. Kalau kita buat skop tu, doktor buat skop, saya tak buat lah, rakan saya, doktor bahagian gastroenterology, bahagian usus ni, dia buat skop, ada kemerah-merahan. Dan daripada kajian kita ada sejenis bakteria, Helicobacter pylori, yang menyebabkan keradangan di situ. Dan dia ada ubat untuk menyahkan kuman ni. Itu satulah. Dan ada setengah orang disebabkan oleh gaya hidup tertentu lah. Stres akan menyebabkan asid tinggi di dalam perut dan boleh menyebabkan ulcer. Ada disebabkan ubat-ubat tertentu, ubat tahan sakit, Ponstan, Brufen, biasa orang banyak sakit lutut tu boleh menyebabkan luka di dalam perut juga. Tapi kalau dari segi yang saya cerita ni, kalau benda ni benda yang kronik lah, jangka masa panjang, selalu kata perut tu tak boleh salah sikit makan banyak, tak boleh makan sikit, tak boleh makan tu kembung, makan ni kembung, makan tu angin, panggil angin bukan kembung. Yang ni dipanggil satu penyakit irritable bowel syndrome. Siapa yang kena tu memang dia tahulah. Dan tapi ada ubat dia. Dia ada ubat. Ubat tu dah selepas sakit tu lah baru makan ubat tu, ataupun penjagaan sebelum? Penjagaan sebelum tu, kalau dia tak dapat benda tu, dia tak tahulah, Ustaz. Kan? Jadi kalau sakit tu, jadi kalau biasa sebelum tu, kalau orang yang menjaga mengamalkan pemakanan yang seimbang, selalunya kita dapat elakkanlah benda-benda macam ni. Insya-Allah. Jadi untuk kekalkan kesihatan lah, nak hindar daripada benda ni, bolehkah dikaitkan dengan puasa tu mampu mengekalkan kesihatan dalam kehidupan kita, doktor? So Ustaz, puasa ni dah lama kan, kita dah padukan lama. Saya rasa sebelum umat kita pun dah memang puasa dah buat kan. Benda tu maksudnya dari segi puasa tu, saya rasa yang saya cuba tadilah, memang badan kita ni diciptakan untuk boleh melalui proses ni. Malahan sekarang ni, siapa pernah dengar intermittent fasting? Pernah dengar kan? Ini orang yang nak menurunkan berat badan, orang diet. So dia bukan mereka-reka kan, dia orang dapati bahawa sekiranya kita puasakan diri kita berapa jam, 16 jam ke, ada yang buat seminggu 2 kali, Isnin dan Khamis. Dalam Islam pun dah memang dah ada puasa sunatnya. Benda tu, dan dia orang buat kajian, dia orang menunjukkan dapat menurunkan berat badan, dapat regulatekan badan kita. Jadi puasa sebab dengan merehatkan perut lah, dan juga dalam dari segi sainsnya kita dapat mengurangkan, kita dapat mobilisekan ataupun memecahkan lemak-lemak yang tersimpan. Jadi puasa ni, kalau kita nak berpuasa untuk orang yang berpenyakit, saya tadi kan kencing manis, dia ada khusus dia. Kalau siapa yang ada kencing manis, dia makan ubat kencing manis, masa puasa ni kita, untuk membolehkan kita berpuasa, tadi saya cakap awal tadi itu, sekiranya orang tu tidak ada masalah penyakit kronik, jadi puasa tu tidak masalah. Tetapi sekiranya seorang tu ada kencing manis, cerita pasal kencing manis, kencing manis, dia kena jumpa doktor sebelum berpuasa.
untuk dapatkan nasihat dari segi timing untuk pengambilan ubat. So kencing manis ni gula tinggi dalam darah, kita makan ubat untuk menurunkan gula. So biasanya orang makan pada waktu pagi, kalau jenis ubat makan pada waktu pagi untuk menurunkan gula yang kita nak makan waktu pagi dan tengah hari petang. Kan? Jadi kalau makan tu untuk bulan puasa, Ustaz, kita kena alihkan. Makan tu dimakan sewaktu berbuka dan tak boleh makan masa sahur. Sebab kalau sahur nanti dia akan jadi hypo sebab siang kita tak makan. Ya betul. So kesan penyakit ni kepada puasa adalah kita kena adjustkan masa dari segi timing makan ubat. So untuk kencing manis, insulin pun sama. Kalau siapa ada insulin, biasanya kita cucuk pagi tu yang lebih ataupun tengah hari lebih sebab kita makan pagi dan tengah hari heavy berbandingkan makan malam dia ada selang lama sikit. So dia terbalikkan, berbuka tu yang ditinggikan dos insulin dan semasa sahur dikurangkan dos insulin. So kesan untuk nak kekal sihat semasa puasa supaya kita boleh berpuasa. Dan selalunya dia kena ada persediaan lah kalau orang kencing manis. Seeloknya sebelum berpuasa Ramadan tu kena ada trial puasa dulu, Ustaz. Masa Syaban tu kita dah start puasa latihan untuk nak tengok dos ubat yang sesuai, boleh tak sampai ke 11 petang tanpa hypoglycemia. Dan satu lagi untuk kekal sihat dari segi hydrational status ataupun kita punya kadar air dalam badan tu, pastikanlah kita bersahur dan minumlah air yang secukupnya. So kalau tak bersahur, macam mana kita nak berpuasa kan? Atau kita nak sihat dengan berpuasa tu. So satu dia adalah minum air yang secukupnya pada waktu sahur. Insya-Allah. Jadi mungkin ada soalan daripada audien kita, jemaah kita, silakan. Ya, sila. Ada mic tu tuan, boleh? Ya. Oh, ni secara umum bukan berkaitan dengan puasa lah. Relate dengan puasa juga lah. So pemakanan dengan kencing manis, apakah nasihat dia berkenaan dengan makanan kencing manis? So kencing manis ni macam saya tadilah, situasi di mana badan kita dia tidak dapat mengawal gula tu secara automatik. So jadi apa yang berlaku bila kita makan manis, dia akan jadi gula tu akan jadi tinggi terus. Jadi kalau kita minum benda yang betul-betul manis, dekat mulut pun dah rasa manis, dalam darah pun akan tinggilah. Kita makan tak manis pun dia akan jadi manis sebab ada macam karbohidrat, nasi apa semua tu akan dipecah, dicernakan jadi gula juga. So benda tak manis tapi bila kita makan, kita akan jadi tinggi juga. So dalam orang yang kencing manis ni kena faham sedikit berkenaan dengan jenis pemakanan. Dia panggil kalau karbohidrat tu dia kena ambil kompleks karbohidrat. Makanan yang kalau yang simple tu maksudnya gula ni yang terus jadi gula. Yang satu tu dia terpaksa dicernakan untuk nak jadi gula. So benda yang manis-manis tu kita kena elakkan lah. Kalau kita minum benda yang manis dah tentu akan jadi gula tinggi. So kita kena ambil sesuatu yang kompleks. Kompleks karbohidrat ni macam berserat, makanan yang berserat. Dia kalau berserat tu dia akan release gula tu secara perlahan-lahan. So contohnya kalau kita makan, sebab tu dia kata brown rice, beras perang, dia berserat lebih. Sayur-sayuran, kalau kita makan lebihkan sayur-sayuran, dia akan mendakap makanan tu supaya dia tidak release gula tu secepat. Dia perlahan-lahan lah. Buah apple hijau bagus, tapi kalau kita blend jadi jus, dia jadi cerita lain pula, Ustaz. Benda yang sama. Buah tu juga tak ada campuran lain. Tak ada campuran lain, tapi kita blend dia kan, jadi jus. So dia akan mudah diserap. Kalau dia masuk sebiji-sebiji tu, dia akan bukanlah kita makan sebiji kan, kita makan sekali dengan dia punya serat tu, dia akan release sedikit-sedikit berbanding dengan
kalau kita minum straight. Jus, So dalam dia ada kena pemahaman dari segi yang tu sedikit lah. So bukan dari segi kita kata itu boleh makan, ini tak boleh makan. Dia kena pemahaman dari segi jumlah dan juga jenis makanan tu. Dalam bahasa perubatan dia panggil high glucose index. Satu makanan yang sama, kandungan gula yang sama, tetapi satu makanan tu gula dia akan cepat naik ke dalam darah berbanding dengan makan yang lain. So dari nasihat doktor, kalau kita nak cerita makan apa tu, kena tengok makanan tu lah kan. Tapi kena pandai memilih makanan yang berserat akan rilis gula lebih lambat berbanding dengan makanan yang kurang serat. Dia makanan yang kompleks. Kalau kita makan bijirin tu, dia akan slowly, dia akan rilis dengan lebih perlahan berbanding dengan benda yang ni. So minuman manis dah tentu akan kena elak serap terus. Ya. Masya-Allah. Saya harap menjawab soalan itu. Kalau pengambilan buah, satunya ini satu benda yang agak bagi saya agak interesting juga lah. Kalau kita dinasihatkan selalunya makan buah sebelum makan. Tapi untuk orang kecil manis, elok makan buah selepas makan. Sebab bila perut kita kosong, dia akan mudah diserap. Buah-buahan tu manis. Tapi hati-hati, buah-buah ni pun gula juga. Orang buat gula daripada buah, Ustaz. Manisan. Durian. Kena elak tu kan. Dia ada durian manisnya dengan kandungan kanjinya, karbohidratnya yang tinggi. So dia akan menyebabkan gula jadi tinggi. Ada orang kata buah tak ada masalah sebab dia banyak vitamin, tapi dia ada gula. Gula tu lebih. Dan kita tengok orang kata yang kalau kita bayangkan jus, kita bayangkan vitamin apa semua kan. Itu semua tu kita punya dapat daripada iklan. Dari segi kesihatan, makanan jus berkesihatan, tapi banyak kandungan gula. Ya, terima kasih pada Datuk kan. Ya, ada soalan silakan. Ya. Tak nampak Datuk. Betul. Oh ya. Faham. Saya pernah dengar dan soalan ni pernah diajukan apa semua tu. Selalunya doktor kena sabar nak jawab. Okay, sebab saya memang doktor cuci darah. Doktor memang buat nak cuci darah. Kalau siapa nak cuci darah, bolehlah daftar dekat pusat dialisis. Doktor melawak je. Okey, soalan yang tu. Okey, kita cuba fahamkan. Okey, doktor cerita balik. Kita cerita balik pasal betul lah tadi. Penyakit ni penyakit dalam darah asalnya. Penyakit dalam darah. Dan kalau kita cuci darah tu macam mana? Dia betul penyakit dalam darah, tapi saya sebut tadi bukan darah tu, saluran darah. Kalau kita boleh ada serawatan yang dia boleh macam masukkan pencuci dia flushkan saluran darah kita tu, mungkin benda tu saya rasa berkesan. Tapi tak boleh lah pula macam tu kan. Dia bukan yang darah tu, dia saluran darah. Apabila saluran darah kita ni direndami oleh darah-darah ni yang gula tinggi. Lepas tu pressure tu bukannya pressure darah tu, pressure dalam saluran darah. Kita bayangkan pipe, pressure dalam pipe tu tinggi. So bila pipe tu tinggi, dia akan lama-lama akan pecah ke rapuh ke dia dalam perubatan kita ni, dia akan semakin menyempit lah, dia menebal dan menyempit, dia akan sempit ke dalam. Sebenarnya penyakit darah, tapi penyakit saluran darah. Jadi kalau kita pergi ambil darah tu, dia orang buat ozon therapy.
Oh, cuci darah. So cuci darah, keluarkan darah tu, lepas tu lalukan ozon oksigen yang tinggi. Ataupun dia orang buatlah kata dengan cerita kata ada tone setu tu sebab tu dia umur sini sekarang dia pergi cuci darah. Adalah dia saya dengar orang kata cerita. Tapi wallahu alam betul ke tak? Saya rasa tak semudah tu. Sebenarnya badan kita memang kalau nak macam sihat ni, macam Tuan Haji tadi kata masa sihat sini, kalau sihat pastikan badan kita tu sihat sebab memang kita dah ada dah pencuci darah ni, buah pinggang kita tu. Buah pinggang kita tu adalah pencuci darah secara internal. Pastikan dia sihat supaya sebab kalau buah pinggang tu rosak, memang you kena datang buat cuci darah. Sebab buah pinggang tu adalah penapis darah. Dan satu lagi penapis darah adalah hati. Hati kita pun adalah penapis darah. Hati ni sebenarnya pun jalinan saluran darah. Yang kita tengok tu kan yang hati ayam ke apa tu kan. Dia jalinan saluran darah. Setiap darah akan melalui hati. Hati akan dia akan membersihkan darah tu secara chemical pula. Kalau dalam buah pinggang ni secara penapisan air. Sebab tu kita minum air. Lagi banyak minum air lagi bagus sebab air tu yang akan membawa kotoran tu keluar. Di dalam hati pula dia darah yang lalu tu dia ada sel-sel dia ada chemical dia untuk chemical cleansing. Ustaz, hati. Masya-Allah. So benda tu adalah memang dalam badan kita yang memang telah dicipta oleh Allah. Jadi kalau yang luar tu sebenarnya jawapan pendek dia mitos lah. Itu kalau mungkin kalau orang dengar tu dia tak setuju, tapi sebab kalau doktor tahu benda tu, kita dah lama dah adakan benda tu. Selalunya kaedah perubatan, kalau kaedah perubatan dia kena benda tu boleh direplicate, maksudnya bila buat tu kita boleh benda tu ada kesan positif kepada masyarakat, dan kalau kita buat di satu tempat tu, benda di tempat lain masyarakat tu benda tu pun beri impak yang sama. Bukan di Malaysia aja ke ataupun di satu-satu kawasan aja. Macam buah pinggang doktor, kita ya tak pergi check kat doktor, kita nak tahu macam mana kesihatan buah pinggang kita. Ada tanda-tanda ke? Kalau ada tanda Ustaz, dia dah lewat. Oh. So sakit buah pinggang, kita boleh cakap pasal tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia kaki bengkak, orang tu mungkin nampak pucat. Itu dah kronik sangat. Sesak nafas itu dah lewat. So kalau nak tahu yang awal, kena buat pemeriksaan darah. Tadi kita cerita pasal penapis darah kan. So kalau sekiranya darah yang kotoran dalam darah tu tinggi, masih maksudnya sesuatu yang tak kena dengan buah pinggang. Satu lagi, dia buat pemeriksaan air kencing. Sekiranya dalam air kencing tu ada protein, ada darah, maksudnya tapisan tu, dalam tapisan yang itu ada sesuatu benda yang tak sepatutnya ada. Jadi mestilah ada masalah dengan penapis. Penapis tu adalah masih buah pinggang. Kalau ada simptom tanda-tanda macam tu, masih ada ubat untuk selamatkan sebelum kalau dialisis. peringkat awal, kita itulah tugas doktor. Peringkat awal kita akan sedaya upaya menurunkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan lagi buah pinggang. So dalam konteks kita cakap hari ini, 3 serangkaian ni. Kita kena kawal kencing manis sebaik-baiknya, kawal tekanan darah sebaik-baiknya, kawal kolesterol sebaik-baiknya, supaya tidak berlaku komplikasi untuk jangka masa yang panjang. Jadi kepada siapa yang belum ada kencing manis, darah tinggi, elakkan daripada ada kencing manis, darah tinggi dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat lah. Dan sekiranya ada, kita masih boleh kekal sihat dengan mengambil tahu pasal penyakit tu, macam mana cara nak merawat dia, dan ubat-ubatan dia, cara gaya hidup yang kita lalui. Selalunya kalau darah tinggi ni makan ubat lah, dan kuranglah makan benda-benda yang masin. So kalau kencing manis, kita kena makan ubat, tapi bukan setakat makan ubat, kena periksa lah juga. Bila makan ubat, kita nak rawat untuk bagi dia baik. Jadi kita kena tahulah tahap mana yang kita gula tu. Bukan setakat ambil ubat, lepas tu tak check. Kita rasa kita makan ubat dah, tapi tak check. 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba buah pinggang rosak. Makan ubat tu untuk nak mengelak daripada kerosakan buah pinggang. Tapi buah pinggang rosak juga. Sebab walaupun kita makan ubat, dia tak kontrol. So kita kena makan ubat sehinggalah dia kontrol, supaya tidak berlaku komplikasi. Masya-Allah. Ada lagi soalan, silakan. Doktor, saya nak tanya, sama ada kencing manis boleh reverse, maknanya tak makan ubat boleh baik
sebenarnya saya ada dapat daripada pembacaan dan juga daripada YouTube, kalau kita amalkan intermittent fasting dengan puasa, kita boleh reverse Kencing manis. betul ke ataupun this is Okey, kencing manis boleh di reverse. Boleh. Tapi okey, kita cakap macam mana dari segi saintifik, saya perhatikan. So kencing manis, untuk ulang balik, kencing manis ada di keadaan di mana paras gula di dalam darah tinggi. Macam mana dia boleh tinggi? Dia ada beberapa faktor. Satu, yang dia ada type 1 dan type 2. Type 1 dan type 2. Type 1, type 2. Type 1 ni di mana pankreas dia tak mengeluarkan insulin. Yang ni tak boleh puasa, Ustaz. Orang ni. Type 1. Dia pankreas tu yang dah salah satu organ dalam badan, dia mengeluarkan insulin. So bila insulin tu tak ada, orang tu akan, gula dia akan jadi tinggi dalam darah, dia akan pengsan. Jadi dia memerlukan insulin untuk nak kawal, untuk stabilkan gula di dalam darah dan badan tak ready berasid. So kes yang macam ni dia tak boleh reverse kecuali dia buat pancreatic transplant pankreas. Tapi tak ramai pesakit ni berbanding dengan diabetes type 2. Yang biasa kita cakap ni type kedua. Type kedua ni insulin ada dalam badan, malahan tinggi, tetapi badan kita tak load dengan insulin tu. Dia panggil insulin resistant. Biasanya disebabkan oleh obesity dan pemakanan yang tak terkawal. So kalau sekiranya orang tu dia obes dan dia makan tak terkawal, lepas tu dia kawal pemakanan dia. Dia kawal pemakanan dia dan berat badan, mungkin dia kawal berat badan dia. Jadi gula tu terkawal lepas tu. So ada ni benda yang praktikal lah. Saya cerita ni benda yang praktikal. Datang gula begitu tinggi, 20 lebih. Sebab tu dia datang lah, jadi semakin kurus, rasa macam letih, lesu. Itu tanda-tanda kencing manis yang tak terkawal, Ustaz. Kalau yang datang macam tu, kita cek gula tinggi, kena start insulin. Lepas start insulin, doktor kurangkan dos kepada ubat makan aja. Lepas tu tinggal satu jenis ubat saja. Macam mana hari tu tinggi sangat sampai 20 lebih, sekarang begitu kontrol. Kan, tanya baliklah macam mana dulu sampai teruk sangat. Dulu doktor, saya makan ais kacang 2 mangkuk. Bukan rekaan dia cerita itu. Sebab saya tak tahu pun yang ais kacang boleh jadi tinggi macam ni. Sebab dia memang okey, memang kalau makan itu. Sekarang ni dah tahu benda tu, kita kawal kita punya pemakanan. Ada yang kata, doktor, saya pemandu lori, sakit dah buah pinggang rosak lah. Sebelum ni saya bila hanya minum 7up dan Orange, Pepsi je. Minuman aku. Itu adalah minuman. Tak pernah minum air kosong. Tak pernah. Memang kalau gantung dekat pilori tu, minum tu je. So benda tu adalah minuman. Maksudnya gaya hidup kita macam itulah. Kan, mungkin disebabkan kalau nak beli rugi air kosong kan. Bila beli air yang ada sikit, rugi beli air kosong. Dulu konsep, sekarang mineral water sekarang ni kan, peringkat awal-awal dulu pun kita rasa rugi beli mineral water, betul tak? Sebab beli air kosong. So gaya hidup. So misalnya nak menjawab jawapan tadi, sekiranya seorang tu berubah gaya hidup dia daripada dulu dia makan benda yang begitu manis-manis tanpa kawalan, sekarang dia kontrol pemakanan. Lepas tu dulu kalau sebab dia obes kan sebagainya, obesity menyebabkan insulin resistant. So sekiranya dia kawal pemakanan dan dia berjaya turunkan berat badan, gaya hidup mungkin lebih sihat. Kalau duduk bersandar aja, sekarang ni aktif, pergi bersenam, boleh turunkan paras gula tanpa makan ubat. Ini yang dikatakan reverse balik lah kencing manis. Itu satu. Tapi ada satu lagi keadaan di mana apabila buah pinggang seseorang tu rosak, penapis dia tak boleh nak tapis lagi, lama kelamaan gula dalam badan itu akan jadi rendah. Tapi dia orang kata, lah ni sekarang ni tak payah makan ubat kencing manis lah. Kencing manis tak ada. Bukan tak ada, sebab buah pinggang dah rosak menyebabkan paras gula dia jadi rendah. Ubat pun kena stop. Ini keadaan yang lain lah. Tapi yang jawapan soalan tadi, sekiranya kita yang sihat ni ada bunga-bunga kencing manis ataupun awal-awal, kalau sekiranya kita ubah dari segi gaya pemakanan, gaya hidup, kita boleh reverse balik kencing manis. Maksudnya kita boleh dapat, kalau kita dah biasa tak makan manis,
kita makan benda yang tak manis semua tu, paras gula tak tinggi, bukanlah kecil manis lah. Okay, ada soalan tadi. Ya, baru nak tanya Muslimat punya wakil. Silah. Oh, tak. Saya tak apa dengar, tak apa dengar. Saya tak dengar. Ya. Oh, hati. Hati. Jaga hati. Boleh tak kita jaga hati? Jaga Ustaz? hati. Hati dan perasaan. Okey, hati yang masukkan organ hati ya. Hati sebenarnya kita kalau secara perubatan sepatutnya hati kita sihatlah. Tapi apakah penyakit yang boleh menyebabkan hati itu rosak? Yang agak common sekarang ni adalah fatty liver. Hati yang berlemak. Pernah dengar tak fatty liver? Siapa yang pernah pergi ke buat medical screening apa semua kadang-kadang akan dapat fatty liver. Kedua, ada jangkitan virus kepada hati. Hepatitis B, hepatitis C. Yang ketiga, mungkin faktor ubat-ubatan tertentu yang menyebabkan hati itu meradang, bengkak. Hati yang bengkak ni lama-lama meradang-radang dia akan jadi kecut dan hati dia akan mengeras. Dia panggil liver cirrhosis. So yang penting, hati penting sebab kalau tidak, kalau hati itu rosak, dia tak boleh tapis tertentu, orang tu akan jadi macam busung, buncit perutnya. Hati itu sebab hati itu mengeras. Bagaimana nak bagi mengelakkan penyakit hati? Yang common adalah fatty liver. Fatty liver ni hati dia berlemak. Apakah punca-punca hati berlemak? Pertama, orang yang obesity, lemak berlebihan, dia akan terkumpul di dalam hati. Orang ada kencing manis boleh menyebabkan hati dia lemak. So orang yang kolesterol tinggi boleh menyebabkan hati lemak. Obesity, kencing manis, kolesterol yang tinggi, bukan dalam masyarakat kita, ada satu lagi masyarakat orang yang minum alkohol, Ustaz. So alkohol pun dinyahkan di hati, so lama kelamaan hati dia tu pun akan rosak. Jadi sebenarnya pemakanan yang sihatlah. Tapi sekiranya orang tu ada masalah keradangan hati macam ni, dia ada ubat tertentu untuk tonik tertentu untuk khas untuk hati di dalam perubatan lah. Contohnya Legalon, Heptral yang untuk supaya dia menyahkan toksin dalam hati. Saya faham soalan dia, adakah herba-herba tertentu boleh menyihatkan hati? Awas, sebab ubat-ubat ni lah kadang-kadang, sebab saya bagi tahu tadi, hati dia membersihkan darah dengan kaedah secara sel dan juga chemical cleansing. So dia kadang-kadang bila ada bahan asing ni yang dia akan jadi meradang dan rosak. So kena awas. Kadang-kadang yang ambil herba tu bila kita check dalam bila buat pemeriksaan darah, enzim hati tu tinggi. So kena hati-hatilah. Sekali kuat sikit. Macam mana? Sindrom. Simptom. Simptom hati tak sihat. So hati sama juga puan. Dia pertama kalau tunggu simptom yang tak sihat, memang dah agak berat lah, lewat. Ada. Contohnya kaki bengkak, mata jadi kuning, perut membuncit, ada air. Bukan buncit lemak, buncit air. Dia simptom, salah satu simptom dia lah. Ada naik macam urat-urat warna merah-merah, purple dekat dada ni. Yang tu bila berlaku liver cirrhosis. Bila hati tu mengeras, dia ada saluran darah dah juga, tak boleh nak sampai ke hati, dia akan backflow, jadi perut jadi buncit. Ketika macam tu ada peluang untuk kalau kalau masa yang fatty liver tu ya, tapi bila dah mengeras tu kita kena ambil ubat-ubatan tertentu untuk mengawal simptom lah. Kita cerita tadi berkenaan dengan mengelak kan. Tapi kalau seorang tu berpenyakit tertentu, dan kita kena ambil jalan supaya kita jangan lagi, konsep dia senang Ustaz. Bila tak dapat lagi, kita elakkan daripada kita dapat. Bila kita dah ada, kita kena terima. Lepas tu kita kena ambil jalan untuk supaya dia tidak semakin memudaratkan.
Dan sekiranya dah berlaku mudarat tu, kita ada rawatan-rawatan tertentu untuk mengurangkan simptom dan juga kalau boleh supaya tidak semakin teruk. Tapi ramailah doktor nak beritahu, kebanyakannya masa yang peringkat dapat tahu ni, kita dapat penafian, denial. Macam mana? Denial Ustaz. Ni cerita bab lain lah pula Dia kalau tak percaya. Dia dalam fasa hidup kita ni, bukan hidup, bila kita dapat sesuatu perkara yang menyedihkan, kehilangan, kematian, dia ada fasa-fasa tertentu. Satu, penafian, denial. Kita tak percaya. Macam kalaulah orang bagi tahu saudara kita meninggal. Bukan kita akan kata tak percaya, betul ke? Kita akan tak percaya. Tapi setengah orang dia tak percaya tu terbawa-bawa sampai bila dia tak percaya. Jadi itu akan mendatangkan mudarat lah, sebab dia tak ambil tindakan. Jadi kalau setengah tu bila dia dah tahu, dah lama-lama sikit dia akan jadi mula nak marah. Bila dapat tahu dia akan marahlah kat orang tu, marah kat orang ni, kenapa tak beritahu awal, mengapa doktor tak kesan. Dia ada proses-proses dia lah. Salah satu proses ni adalah penafian. So bila kita tahu kita ada kencing manis, kita rasa tak kot, okey je, rasa tak ada okey rasa apa. kan? Kolesterol tinggi 9. Tak apalah. Okey, saya makan oat je Ustaz. Saya makan oat nanti dia turun. Lepas tu bila check makan ubat dia turun. Bila makan ubat turun, stop ubat. Dah hari tu dah turun dah. Tak check. Kalau tak nak makan ubat, jangan check. Sebab kalau kita check nanti dia jadi tinggi. Dia macam Quran jugalah. Kalau baca seorang-seorang tu betul semua. Ya, betul. Dah tak ada orang tegur. Ya, betul. Rasa hebat dah baca kan. Jadi ada soalan lagi dan muslimat ni, wakil muslimat ada lagi tak? Ya. Ya. Ubat-ubat ni. Okay. Ubat darah tinggi, kita boleh pilih saja sama ada nak makan waktu berbuka ataupun bersahur. Tak ada masalah. Sebab sekarang ni ubat darah tinggi, pada awal dalam 20 tahun, 30 tahun lepas, ubat ni banyak dia satu hari 3 kali. Masa dia orang dapat jumpa, kita dapat cipta ubat tu ataupun dia orang dapat ubat tu, dos dia 3 kali satu hari. Satu hari selalu 3 kali lah, 3 kali. Dan selalu yang orang terlupa makan yang tengah hari. Lepas tu dapat satu hari 2 kali. Sekarang ni dia orang design ubat yang kebanyakannya satu hari sekali. Dan sepatutnya macam penyakit darah tinggi ni, dia berkesan untuk 24 jam. Jadi kalau kita biasa makan waktu pagi, kita boleh makan waktu pagi. Kalau kita biasa nak makan waktu malam, tunggu waktu malam, makan waktu malam. Saya rasa tidak memberi impact yang begitu besar. Cuma kalau ubat banyak, kalau macam ada 4 jenis ubat darah tinggi dan kita bahagikan 2 lah. Semua satu makan waktu malam, satu makan pada waktu pagi. Dia berbeza dengan ubat kencing manis. Ubat kencing manis sebab dia selalunya dos dia tu dipecah-pecahkan supaya sebab kita makan kan. Dia makan untuk waktu pagi, ada makan yang untuk waktu malam. So ubat darah tinggi dia satu hari sekali. So saya rasa tidak ada impact dari segi tak ada. Boleh. Boleh sekali. Multivitamin saya rasa tak ada kesan. Ada ubat-ubat tertentu dia kena makan sebelum makan. Ada ubat tertentu dia kena makan selepas makan. Kalau tanya farmasi memang itu sebab dia adalah untuk mengoptimalkan penyerapan ubat. So, ada ubat yang kena makan perut kosong supaya dia senang diserap sebab dia tak berinteraksi dengan ubat lain. Ada ubat kena makan selepas makan sebab kadang bila makan perut kosong tu dia ada reaksi. Jadi perut kembung, dia rasa macam ubat kencing manis. Siapa pernah makan metformin, dia disarankan makan selepas makan sebab kalau makan perut kosong dia jadi kembung perut. Tapi setengah-setengah orang dan ubat kolesterol contohnya kena makan pada waktu malam.
Tapi bagi saya, kalau seorang tu dia teratur hidup dia, ikutlah yang ni yang terbaik lah. Tapi kalau kadang-kadang dia nak tunggu perut kosong, perut dia tak pernah kosong, Ustaz. Kau tak makan ubat. Ini doktor cerita ni klinik di pesakit saya lah. Kenapa tak makan ubat? Dia kena makan perut kosong, tak makan ubat. Lepas tu satu ubat kena makan lepas makan. Makan dia tu tak tentu. Jadi kadang sekejap pagi, tengah hari. Hati-hati jangan. Lepas tu, ataupun ubat waktu malam. Malam tertidur awal. Selalu terlupa selepas ubat apa? Alasan dia letih, tertidur, terlupa nak makan ubat. Jadi walaupun kolesterol makan waktu malam, makan je pada waktu pagi. Ubat memanglah terbaik makan waktu tertentu, tetapi makan ubat tu adalah lebih baik daripada tak makan langsung. Tapi kena tengoklah, saya kena tengok gaya keperluan dia lah. Kalau ubat kecil manis kita makan sebelum tidur, tak munasabah pula. Ada setengah-setengah ubat kecil manis lah. Sebab dia makan untuk nak menurunkan gula yang kita nak makan. Sebab tu kita suruh makan pada waktu pagi, sebab nanti kita makan tengah hari, malam kan. Kalau ubat kecil manis waktu berpuasa, makan waktu berbuka, sebab kita lepas buka tu gula tu tinggi dan nak more lagi. Jadi ada ubat-ubat tertentu kena ikut timing dia lah. Tapi setengah-setengah ubat tu makan lebih baik daripada tak makan. Jadi Alhamdulillah, saya rasa sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah perbincangan bertemu dengan pakar kita sangat bermanfaat, banyak faedah, banyak panduan-panduan untuk kesihatan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan kita akan lebih bermakna di samping kita menjaga kesihatan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dan terima kasih kepada yang bagi doktor sudi melapangkan masa, walaupun dia seorang pakar yang memang kita tahulah duk hospital ni kesibukannya, tapi sudi untuk datang bagi ilmu-ilmu pada kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada halaqah Ramadan kita. Mungkin esok jadualnya seperti yang telah dijadualkan. Jadi walau bagaimanapun kita ambillah ilmu yang disampaikan tadi sebagai panduan untuk kesihatan kita, insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih banyak pada doktor, dan terima kasih pada semua jemaah-jemaah hadirin muslimin dan muslimat kerana dapat menjayakan majlis kita pada pagi ini penuh dengan perbincangan ilmiah. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairal jazak. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.